Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Bersama saya Ustaz Syafiq Zulkifli selaku pensyarah di Sekolah Dakwah Kolej Pengajian Islam Johor untuk kita bincangkan satu lagi topik perbincangan dalam program pada hari ini, iaitu berkenaan dengan dakwah dan realiti pada masa kini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam ayat ini satu seruan Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita seluruh umat Islam untuk menjalankan kerja-kerja dakwah dengan 3 metodologi. Yang pertama disebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Yang kedua disebut wa mau'izatil hasanah, iaitu berikanlah mau'izah ataupun dalam satu seruan dakwah itu dengan pengajaran dan cara yang baik. Dan yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Sekiranya satu usaha dakwah yang kita lakukan itu mendapat percanggahan daripada pelbagai pihak, maka hendaklah perjidalan ataupun percanggahan pandangan sama ada dalam bentuk perdebatan hendaklah dilakukan dengan baik. Pada hari ini dunia dakwah telah berubah. Kalau kita melihat pada zaman dahulu, kurang lebih 100 hingga 500 tahun sebelum ini, sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan kerja-kerja dan misi dakwah, hatta para rasul bermula Nabi Adam alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, juga para nabi yang lain menjalankan kerja-kerja dakwah. Begitu juga hakikat yang kita lihat bagaimana kerja-kerja dakwah yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kerja-kerja dakwah yang telah bermula sejak berkurun-kurun tempoh masa yang lalu. Lebih 1440 tahun yang lalu, Rasulullah berhijrah daripada Mekah ke Madinah Al-Munawwarah semata-mata untuk menegakkan agama Islam. Sebab itu, dalam mana kita memahami dakwah pada hari ini, maka ia bertitik tolak kepada perubahan demi perubahan yang berlaku saben waktu. Barangkali hari ini kita tidak pernah bertemu dengan Imam Syafi'i, tetapi kita membaca karya-karya yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Mana kita peroleh daripada hasil pembacaan tersebut? Tentulah kita membaca karya-karya yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Atau sebagai contoh, kita tidak pernah bertemu dengan Imam Bukhari sebagai contoh. Tetapi bagaimana kita hari ini mampu menyebut perkataan Imam Bukhari? Kerana kita membaca karya-karya yang dikarang oleh Imam Bukhari. Itulah salah satu bentuk dakwah penulisan yang telah diterjemahkan oleh para ulama yang dahulu kepada kita hari ini. Justru apakah kerja dan tugas dakwah yang kita perlu lakukan pada hari ini untuk digunakan kepada generasi yang mendatang, generasi yang kehadapan, generasi tahun 2020 yang akan pastinya lebih mencabar dan meneruti realiti pada waktu ini. Kita lihat pada hari ini medium teknologi berkembang, medium internet berkembang. Kita melihat kalau dahulu kita ada membaca penulisan-penulisan, pada hari ini ia telah berkembang dan berubah dari semasa ke semasa. Kita ada Facebook, kita ada Twitter, kita ada Instagram. Malah saya yakin dan percaya seluruh umat Islam pada hari ini juga pernah mendengar satu istilah yang dikatakan dengan TikTok.
yang menjadi satu fenomena yang digunakan oleh pendakwah-pendakwah masa kini. Justru adalah menjadi satu tanggungjawab kepada kita. Kalau dulu Nabi dan para sahabat berjuang menurut kehidupan ataupun menurut tata cara pengelolaan sewaktu berada pada zamannya. Justru perkembangan yang berubah dari hari demi hari pada waktu ini menuntut kepada kita mengejar sistem teknologi pada hari ini. Berapa ramai di antara kita yang mampu menggunakan medium-medium teknologi ini dengan yang sebaiknya. Bagaimana kita melihat teknologi pada hari ini akan memberi manfaat kepada seluruh umat Islam di dunia amnya dan Malaysia khasnya. Justru saranan ini bukan sahaja kepada mahasiswa. Saranan ini bukan sahaja kepada mereka yang berada dalam dunia pekerjaan. Malah tugas dan tanggungjawab ini adalah seruan kepada seluruh umat. Kerana para ulama membahaskan tentang hukum berdakwah. Dalam panjang perbahasan, ulama berselisih pandangan tentang hukum berdakwah. Ada yang mengatakan hukum berdakwah adalah fardu kifayah. Ada yang mengatakan hukum berdakwah itu fardu ain. Justru ia merangkumi dua sisi yang perlu kita lihat. Sama ada fardu kifayah ataupun fardu ain. Justru seharusnya pada hari ini dalam medium teknologi yang ada berkembang pada hari ini, seharusnya kita menggunakan masa, menggunakan waktu, menggunakan media yang ada pada hari ini. Kalau dahulu mungkin orang mengenal dunia Islam ataupun ramai mengenali Islam dengan membaca buku-buku, membaca kitab-kitab para ulama, mungkin pada hari ini Islam diterjemahkan melalui saluran-saluran radio, melalui saluran-saluran televisyen, melalui saluran-saluran media pada hari ini. Berapa ramai anak-anak muda pada hari ini yang menguasai medium teknologi seperti YouTube, menguasai medium teknologi seperti Facebook untuk menjalankan kerja-kerja dakwah. Hakikatnya, hari ini realiti masyarakat telah berubah. Dengan peristiwa ataupun musibah yang kita namakan COVID-19 merubah seluruh dunia kefahaman kita berkenaan dengan realiti masa kini. Justru inilah peluang, inilah masa yang perlu kita gunakan supaya kita adalah generasi yang tidak ketinggalan daripada melangkaui dan menggunakan medium teknologi pada hari ini. Gunakan masa yang ada, gunakan peluang yang ada, berikan tempoh masa yang ada selama 24 jam dalam masa sehari untuk kita menguasai ilmu. Hari ini kalau kita mudah di bibir kita menyatakan, maaf saya cakap, sebagai contoh, kita ada Netflix, kita ada iFlix yang kita jadikan sandaran untuk kita menonton secara media masa ataupun media teknologi. Apakah perkara ini tidak dapat dilakukan dengan usaha dan kerja-kerja dakwah? Kita mengucapkan tahniah juga kepada penerbitan, salah satu penerbitan kepada Nurflix TV yang dikatakan satu daripada teknologi medium dakwah terbaharu yang akan dilancarkan pada tahun 2021 untuk disebarluaskan dan digunakan oleh generasi-generasi pada hari akan datang. Justru inilah peluang yang kita perlu fikirkan, inilah peluang yang perlu kita sama-sama renungkan sejauh mana umat Islam menggunakan teknologi, menggunakan medium yang ada pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Kita telah melihat bagaimana para pendakwah, bagaimana para pejuang agama pastinya. Bila mana kita menyebut tentang pejuang agama, tentulah kita ingin berdakwah
secara hakiki kepada seluruh umat Islam. Justru dengan konsep dunia yang semakin canggih, realiti yang semakin meluas pada hari ini, suara kita barangkali sampai seluruh dunia. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan yang menonton rakaman ini dan siaran ini pastinya akan mendapat manfaat dan dapat melihat sejauh mana kita juga akan diberi peluang menggunakan medium ini. Justru tidak boleh tidak seorang da'i ataupun pendakwah itu hendaklah menggunakan masanya, menggunakan kemahirannya untuk belajar. Tidak ada alasan lagi untuk kita tidak mempelajari ilmu berkaitan dengan dakwah dan realiti yang ada pada hari ini. Proses ini adalah proses pembelajaran yang perlu dipelajari daripada tokoh-tokoh. Pastinya di luar sana, pelbagai program, pelbagai atur cara, pelbagai kursus, pelbagai seminar, pelbagai satu bengkel yang disediakan untuk mereka yang ingin menjalankan kerja-kerja dakwah. Mungkin ada di antara kita yang bersifat skeptikal. Kenapa kita perlu belajar teknologi? Sedangkan mungkin teknologi akan membunuh generasi pada hari ini. Tetapi yakinlah dan percayalah bahawa dengan kemudahan yang ada pada hari ini, dengan kemajuan yang ada pada hari ini, sekiranya kita sebagai umat Islam tidak duduk dalam dunia ini, maka bagaimanakah realiti yang kita akan lihat pada satu masa nanti dan kehadapan nanti, ramai mungkin di antara pendakwah, malah mereka yang mengatakan ingin berjuang menegakkan agama Allah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat yang berjuang menegakkan agama Islam berjuang pada hari ini. Kalau dulu mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjuang dengan darah dan air mata untuk mempertahankan Islam. Apakah hari ini dengan mudah umat Islam diperkotak-katikkan dengan teknologi, dengan perkembangan yang ada tetapi tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Justru itu kita mengambil peluang dan manfaat untuk mempelajari, menuntut, mengkaji dan memahami struktur, memahami dasar-dasar keilmuan dalam dunia dakwah yang kian berkembang pada hari ini. Justru sama ada kita menyedari, sama ada kita memahami dan sejauh mana kita meneliti keperluan dan kehendak adalah kepentingan yang perlu ada pada jiwa seorang individu yang bergelandai. Mungkin rancangan realiti telah mewujudkan program-program realiti, melahirkan pendakwah-pendakwah, melahirkan ustazah-ustazah pilihan barangkali. Tetapi apakah tokoh-tokoh ini akan menjadi tokoh-tokoh yang akan menggunakan medium pada hari ini yang akan memberikan peluang untuk mereka mendekatkan diri mereka kepada khalayak yang berada di luar sana. Saya menyimpulkan dalam perkembangan hari ini untuk sama-sama kita melihat tugas dan tanggungjawab dakwah ini amatlah besar dan tugas dan tanggungjawab ini perlu dipikul bersama, bukan saja kita tetapi seluruh umat Islam bagi yang memahami fungsi dan tugas menyeru, iaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, sebagaimana yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi surah An-Nahl ayat 125. Sekian saja untuk pertemuan hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu pada siri-siri yang seterusnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.